Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Khairuniza Zainuddin dari SMK Tuh Indarwangsa Ahmad, Batu Gajah, Perak. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Video kali ini berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi bagi ekonomi tingkatan 4. Standard kandungan 1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Standard pembelajaran di mana di akhir pembelajaran pelajar akan dapat membincangkan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh setiap sistem ekonomi tersebut. Masalah asas ekonomi terdiri daripada pertama, apa yang hendak dikeluarkan, kedua, berapa yang hendak dikeluarkan, ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan, keempat, untuk siapa dikeluarkan, ya. Ada 4 perkara penting yang perlu kamu ingat. Masalah asas ekonomi. Terlihat masalah ada 4. Apakah penentunya dan bagaimana penyelesaiannya? Okey, yang pertama, apa yang hendak dikeluarkan? Penentunya berkaitan dengan jenis barang atau perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Jadi penyelesaiannya adalah berdasarkan permintaan atau cita rasa masyarakat, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kehendak individu dipenuhi dan sumber tidak dibazirkan. Kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Yang ini penentunya adalah berkaitan dengan kuantiti barang atau perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Jadi penyelesaiannya adalah jumlah barang ataupun perkhidmatan bergantung kepada permintaan masyarakat, ya. Jadi tujuannya adalah supaya kuantiti barang tadi mencukupi dan tidak wujud lebihan ataupun kekurangan. Okey, seterusnya, bagaimana yang hendak dikeluarkan, ya. Jadi ini penentunya berkaitan kepada teknik atau cara pengeluaran barang dan perkhidmatan. Maka penyelesaiannya berdasarkan harga relatif faktor dan teknik pengeluaran yang paling cekap, ya. Yang ini tujuannya supaya meminimumkan kos. Dan yang terakhir ialah untuk siapa dikeluarkan. Jadi penentunya ialah corak agihan barang dan perkhidmatan. Penyelesaiannya adalah berdasarkan agihan pendapatan atau kuasa beli masyarakat, ya. Jadi tujuannya adalah agihan kepada setiap individu atau golongan tertentu sahaja. Masalah asas ekonomi ini berkaitan dengan sistem ekonomi dan juga unit ekonomi. Unit ekonomi terdiri daripada isi rumah, firma dan kerajaan, ya. Okey, kita lihat sistem ekonomi pasaran bebas. Siapa yang terlibat, ya, unit yang mana? Iaitu isi rumah dan juga firma. Yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi unit mana yang terlibat? Hanya kerajaan. Okey, yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Unit ekonomi yang terlibat ialah isi rumah, firma dan juga kerajaan. Jadi ini perkara penting yang perlu kamu ingat apabila menjawab soalan berkaitan dengan masalah asas ekonomi.
Sistem ekonomi merujuk kepada peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya. Okey, sebelum ni kita telah mempelajari terdapat 3 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi pasaran bebas. Kedua, sistem ekonomi perancangan pusat. Dan ketiga, sistem ekonomi campuran. Okey, jadi cara penyelesaian masalah asas ekonomi mengikut sistem ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama, apa yang hendak dikeluarkan. Jadi, sistem ekonomi pasaran bebas ditentukan oleh mekanisme pasaran. Manakala sistem ekonomi perancangan pusat ditentukan secara mutlak oleh kerajaan, dan sistem ekonomi campuran disebabkan terdapat 3 unit ekonomi yang terlibat, maka barang ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasaran, manakala barang awam ditentukan oleh kerajaan. Kedua, berapa yang hendak dikeluarkan. Bagi sistem ekonomi pasaran bebas ditentukan oleh mekanisme pasaran. Sistem ekonomi perancangan pusat pula ditentukan secara mutlak oleh kerajaan, dan sistem ekonomi campuran di mana barang ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasaran dan barang awam ditentukan oleh kerajaan. Yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan. Bagi sistem ekonomi pasaran bebas, cara pengeluaran yang paling cekap ataupun meminimumkan kos ataupun memaksimumkan keuntungan. Bagi sistem ekonomi perancangan pusat, cara pengeluaran yang paling cekap ataupun minimumkan kos ataupun maksimumkan kebajikan masyarakat yang dipilih. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran di mana barang ekonomi ditentukan oleh cara pengeluaran yang paling cekap, manakala barang awam ditentukan pengeluaran yang paling cekap ataupun minimumkan kos ataupun maksimumkan kebajikan masyarakat yang dipilih. Okey, yang terakhir iaitu untuk siapa hendak dikeluarkan. Bagi sistem ekonomi pasaran bebas ditentukan oleh corak agihan pendapatan ataupun kuasa beli masyarakat, ya. Jadi bagi sistem ekonomi perancangan pusat pula ditentukan oleh agihan oleh kerajaan secara adil dan sama rata, ya. Manakala bagi sistem ekonomi campuran, bagi barang ekonomi diagihkan mengikut corak agihan pendapatan masyarakat, dan bagi barang awam diagihkan oleh kerajaan. Okey, mari kita uji minda, ya. Jadi apa yang kamu faham, yang apa telah kita pelajari hari ini? Okey, ini adalah soalan objektif kertas 1. Pilih pasangan yang betul. Jadi masalah asas ekonomi dan keterangan dia, ya, yang mana yang betul, ya. Tolong cuba jawab dahulu. Okey, jadi mari kita lihat. A. Apakah yang hendak dikeluarkan? Keterangannya diselesaikan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, betul ke tidak? Keterangannya, apa yang kita tahu, apa yang hendak dikeluarkan ni berkaitan dengan jenis barang ataupun perkhidmatan yang hendak dikeluarkan, dan tentulah bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi ini jawapan yang betul, tapi kita kena lihat dahulu ada mungkin jawapan lain lebih tepat, ya. Okey, yang kedua, B. Berapa yang hendak dikeluarkan? Jadi keterangan dia dikeluarkan melalui penggabungan faktor pengeluaran secara optimum. Betul ke salah? Sedangkan kita belajar berapa yang hendak dikeluarkan adalah bergantung kepada jumlah barang ataupun perkhidmatan permintaan masyarakat. Ini pula
keterangannya menggabungkan faktor pengeluaran. Dah tentu salah ya. Okey, C. Bagaimana hendak dikeluarkan? Keterangan yang diberi diselesai melalui corak agihan pendapatan. Sedangkan bagaimana ini dikaitkan berdasarkan harga relatif faktor dan teknik pengeluaran yang paling cekap. Maka jawapan C juga salah. Dan kita lihat D. Untuk siapa dikeluarkan? Okey, keterangan yang diberi dikeluarkan bergantung kepada harga relatif faktor pengeluaran. Sedangkan untuk siapa ini berdasar agihan pendapatan dan kuasa beli. Jadi maka D juga salah ya. Okey, tahniah siapa yang menjawab A dengan betul. Okey, soalan kedua, soalan kertas 2, bahagian A ya. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi di negara P dan negara Q. Di sini telah diberi simulasi di mana negara P motif pengeluar yang mengutamakan keuntungan maksimum, okey, dan mengeluarkan barang yang diminta oleh pasaran. Ini negara P. Dan manakala negara Q motif pengeluar yang mengutamakan kebajikan masyarakat. Ini kita dah nampak dah ya, mengeluarkan barang awam sahaja. Jadi soalan, apakah sistem ekonomi negara P dan Q? Dan yang kedua, bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi yang berikut ya, bagi sistem negara P dan Q. Ada 3 soalan di sini ya. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, bagi soalan yang pertama ni ya, dia tanya apakah sistem ekonomi negara P dan negara Q? Bagaimana kamu hendak menulis ya? Pertama kamu kena faham ya, di sini ya, simulasi yang diberi. Jadi negara P, kita tulis begini ya, negara P sistem ekonomi pasaran bebas, sebab kita nampak di sini mengutamakan keuntungan maksimum, iaitu motif pengeluaran, dan mengeluar barang yang diminta di pasaran sahaja ya, maka dia melibatkan mekanisme pasaran ya. Manakala negara Q tertulis sistem ekonomi perancangan pusat ya, kerana dia mengeluarkan barang awam sahaja di sini ya. Jadi kamu kena pastikan tulis negara P, negara Q. Jangan terus tulis jawapan sahaja tanpa merujuk negara yang mana satu ya. Ini perlu hati-hati. Dan seterusnya soalan yang kedua ya. Soalan kedua, maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri ini. Bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi setiap satu ya. Jadi yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey. Jadi kita dah pelajari ni tadi ya, berapa yang hendak dikeluarkan diselesaikan melalui mekanisme pasaran bagi negara P dan negara Q ditetapkan oleh kerajaan. Bagaimana pula diselesaikan melalui pilihan cara pengeluaran yang paling cekap dan negara Q ditentukan oleh kerajaan. Untuk siapa pula diselesaikan melalui corak agihan pendapatan wang atau kuasa beli oleh negara P, manakala negara Q diagihkan secara adil kepada semua individu dalam masyarakat. Okey, saya sarankan jangan menjawab dalam bentuk nota seperti ini ya. Kamu perlulah menjawab dalam bentuk ayat penuh ya, seperti ini ya. Jadi A, berapakah hendak dikeluarkan bagi negara P diselesaikan melalui mekanisme pasaran, manakala negara Q ditetapkan oleh kerajaan ya. Jadi cikgu menggunakan penanda wacana manakala ya. Jadi di sini dapat 2 markah ya, ayat penuh. Okey, yang kedua, bagaimana hendak dikeluarkan bagi negara P diselesaikan melalui pemilihan cara pengeluaran yang paling cekap, manakala negara Q ditentukan oleh kerajaan. Dan C, untuk siapa barang dikeluarkan
bagi negara P diselesaikan melalui corak agihan pendapatan wang atau kuasa beli masyarakat, manakala negara Q diagihkan secara adil kepada semua individu dan masyarakat. Terima kasih kepada pihak Sliders Mania kerana menyediakan template PowerPoint yang menarik ini. Okey, terima kasih sekali lagi ya. Dan terima kasih, cikgu harap video ini dapat membantu anak-anak di luar sana. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya supaya dapat video-video yang seterusnya. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih like, share dan subscribe.